Apa kepentingan MCA dalam ECRL? Projek Landasan Keretapi Pantai Timur ECRL sepanjang 640 km terbahagi kepada 3 seksyen, iaitu Seksyen A Kota Baru Dungun, Seksyen B Dungun Mentakap dan Seksyen C Mentakap Pelabuhan Kelang. Ketika ECRL dilancarkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional, projek ECRL meliputi jarak sejauh 688 km. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk menjelaskan Kerajaan Pakatan Harapan menjimatkan 21.5 bilion ringgit, iaitu daripada 65.5 bilion ringgit kepada 44 bilion ringgit apabila jajaran itu dipendekkan. Ia mengelak daripada membina satu terowong sepanjang 18 km di banjaran Titiwangsa merentasi Genting Highlands ke Gombak yang akan memusnahkan Klang Gate Quartz Ridge. Namun, Menteri Pengangkutan Kerajaan Perikatan Nasional Datuk Seri Wee Ka Siong bertegas untuk kembali ke jajaran asal. Berdasarkan kajian pakar perunding yang memang diketahui oleh Anthony, bilangan penumpang berpotensi menggunakan perkhidmatan bagi laluan Mentakap, Bentong dan Gombak adalah lebih dinamik berbanding Kuala Klewang, Nilai dan Putrajaya, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Apa yang tidak disebut oleh Kasiong ialah risiko hutang yang akan ditanggung oleh kerajaan jika jajaran ECRL itu kembali ke laluan asal. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, sekiranya projek ECRL dilaksanakan, negara akan terikat dengan jumlah hutang dengan faedah yang akan meningkat kepada 130 bilion ringgit. Perjanjian yang dimeterai antara kerajaan Malaysia dan pihak kontraktor Cina yang juga didakwa berat sebelah. Malaysia berkemungkinan terjerat dalam hutang One Belt One Road OBOR yang berasal dari cetusan ilham Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013. Malaysia relevan dan penting dalam kedua-dua laluan OBOR, iaitu Jalan Sutera Darat dan Jalan Sutera Laut. Oleh sebab itulah projek-projek OBOR di Malaysia merangkumi laut dan darat. Kedudukan Malaysia yang strategik antara Laut Cina Selatan dan Lautan Hindi menjadikannya faktor wajib kalau OBOR hendak dijayakan. Jadi tidak hairanlah kalau China begitu beria-ia dan murah hati membiayai projek-projek prasarana laut dan darat di Malaysia. Dengan mengawal Selat Melaka, China boleh mengawal pergerakan perdagangan di Laut Cina Selatan, Lautan Hindi dan mengembangkan layar armadanya ke seluruh dunia. Misalnya, pelabuhan milik bersama Malaysia-China di Kuantan boleh menjadi pelabuhan terakhir dalam rangkaian pertahanan pulau yang sedang dimajukan oleh China. Kuantan boleh menjadi pangkalan hadapan dalam pertahanan lautnya, tulis bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP Datuk A. Kadir Jassin pada 17 Oktober 2017. Begitulah hakikat yang disembunyikan daripada rakyat biasa yang mungkin tidak berpeluang menaiki ECRL pada sepanjang hayatnya tetapi terpaksa menanggung hutang akibatnya. Justru sebesar manakah dinamiknya penumpang yang akan mendapat manfaat jajaran yang mahu kembali ke laluan asal ini berbanding dengan kos hutang yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia. Mahukah kita menjadi seperti Sri Lanka? Menurut laporan portal online France 24 bertarikh 24 Mac 2019, Sri Lanka hancur di bawah hutang dan tidak dapat membayar lebih dari 8 bilion US dollar, kira-kira 34 bilion ringgit pinjaman yang telah diambil dari China untuk beberapa projek infrastruktur di negara itu. Pada bulan Disember 2017, setelah 2 tahun berunding, Colombo akhirnya bersetuju untuk menyerahkan pelabuhan Hambantota ke China selama 99 tahun sebagai pertukaran untuk pembatalan hutangnya. Nasib malang Sri Lanka ini baru sahaja dilaporkan. Takkan semua menteri dan timbalan menteri seramai lebih 70 orang itu sudah lupa? Kita mungkin terpaksa membayar hutang kepada China bukan dengan wang ringgit tetapi dengan menggadaikan kedaulatan kita.